YouTube boleh Boleh sir. Okey. So hari ni saya terangkan sikit berkenaan dengan experimental. Lepas tu nanti kita akan buat, maksudnya saya akan bagi setiap kali seminar saya akan bagi assignment. Assignmentnya mudah. Maknanya the ending of this maknanya ending of this class nanti maknanya Wafi dengan Aida akan keluarkan satu photobook ringkas. Photobook ringkas, maknanya dalam tu semua adalah assignment yang kata apa sepanjang kita punya kelas kita ni. Simple aja. Jadi maknanya hari ni saya akan bagi satu, next seminar saya akan bagi satu, maknanya kita akan ada lima eksperimen fotograf. Maknanya 5 assignment yang berkaitan dengan eksperimental fotograf. Tapi kalaulah macam kelas biasa mungkin saya boleh kata apa bagilah assignment yang kata apa macam tapi PB ni kan dengan PKP nak keluar problem apa semua, so saya bagi yang ringkas sahaja. Saya bagi yang mudah, don't worry. Cuma kata apa contents dia, pemahaman dia berkenaan dengan eksperimental tu, fotografi tu tetap ada juga. Cuma hari ini saya akan terangkan sikit dengan sedikit introduction, lepas tu saya akan bagi definition sikit, lepas tu saya akan terus masuk kata apa the type of the experiment. Kemudian nanti saya akan bagi kata apa satu tugasan nanti itu saja. Jadi sebenarnya kalau kita faham the experiment photograph ni, kalau mungkin Wafi perasan lah dia kalau kita nak, bagi saya lah, kalau kita nak macam nak sebagai ada satu jati diri dalam sebagai fotografer saya selalu sebut, kalau dalam penulisan saya, dalam blog saya, dalam buku saya, selalu saya akan cakap berkenaan dengan jati diri dalam bidang fotografi. So apa yang saya panggil jati diri ni, maksudnya seorang fotografer ni dia mesti tahu about the technique, the photography technique. Maknanya dia kena betul-betul mastering fotografi teknik. Dia kena mastering betul-betul. So macam mana nak kata mastering ni? Maksudnya bagi saya dia kena faham dalam segi aspek teknikal, dalam masa sama dia tahu juga macam mana dia nak explore, macam mana dia nak eksperimen bidang fotograf tu. Sebab kalau kita tengok, kalau kita imbas balik sejarah bidang fotografi, kebanyakan bidang fotografi ni bermula dengan kata apa explore, kata apa banyak teknik-teknik. Antaranya teknik-teknik yang di-explore ni contohnya macam daguerreotype, teleprotype, macam contohnya macam dia teknik kata mengaitkan kata apa sains dengan bidang foto. Sebab kalau dahulu bila sebut fotografi saja orang tak boleh lari dengan hukum-hukum fizik, hukum-hukum kimia. Sebab apa? Sebab bila sebut fotografi dia memang berkait rapat dengan cahaya. Jadi kalau berkait rapat dengan cahaya, kita dah kena faham betul-betul macam mana sifat cahaya, macam mana cahaya berfungsi dan sebagainya. Ini yang bidang fotografi. Tetapi bila kita bercakap dalam konteks kata seni, sebenarnya bidang fotografi ni dulu pernah dipertikaikan oleh kata apa ahli-ahli falsafah seni antara yang kata apa yang lantang yang bercakap yang kata fotografi is not the art adalah Pablo Picasso. Dia kata sebab apa bila lahirnya bidang foto, dia kata macam seolah-olah macam seni tu akan mati. Dia kata begitu. Sebab dia kata, yalah orang kata apa susah sangat kan. Just rakamkan gambar melalui cahaya je. Macam sekarang ni lah. Bila orang kata bidang foto, belajar fotografi, orang kata apa susah sangat belajar foto. Takat-takat gambar je boleh lulus. Orang kata begitu. Tetapi dalam aspek filosofi dia, dalam aspek kata apa the technical dia, dalam aspek eksperimen tu, sebenarnya bidang foto ni sebenarnya dia pun adalah salah satu the part of art. Jadi maknanya apa saja yang bidang foto kita ni buat, dia mesti berkait rapat dengan nilai-nilai estetik. Nilai estetik ni yang kita akan bincangkan pada next seminar nanti. Maksudnya macam mana kita nak justify sesuatu gambar tu cantik walaupun dia bersifat subjektiviti. Tetapi dalam hal ini, maknanya kita akan pada subjek ini kita akan explore lagi teknik-teknik, membuat eksperimen lagi teknik-teknik bidang foto. Kalau dahulu eksperimen ni dalam kata apa dark room, tapi sekarang ni kita dah tak boleh buat dalam dark room dah. Kita kena ubah kepada digitalization lah orang kata. Jadi ini yang kita akan belajar sepanjang semester ini. Apa yang kita akan faham dan apa yang kita akan tahu berkenaan dengan eksperimen fotograf. Tapi sebelum tu saya nak juga buka penerangan sedikit berkenaan dengan di subjek ini. Saya buka.
Rasa-rasa pakai ni lagi senang ke pakai iCloud lagi senang sebenarnya? Pakai iClass senang lagi. iClass. iCloud lagi senang lagi. Itulah. Tapi apa ni agak, tapi sebelum tu boleh tak verify kehadiran tu? Dah verify kehadiran dah? Sudah, Dah. Okey, alhamdulillah. Okay, saya buka kita punya lesson plan kita. Okey. Nampak tak lesson plan? Nampak Okey. So kalau kita tengok, kita bila cost outcome ni ada 3 CLO. Yang pertama adalah able to identify and understand the influence of photograph in artistic design factor. Jadi maknanya kita nak identify dan kita nak faham dia influencer tu dalam bidang foto tu. Okey, tetapi dalam aspek estetik. Yang ini kita kena jelas bahawa bila kita sebut the identify ni, that's why yang saya sebut tadi tu, yang jati diri tu. Jati diri sebagai seorang fotograf tu, maksudnya dia tahu the mechanical, dia tahu the technical, dia tahu juga berkaitan dapat dengan macam mana kita nak menghargai, nak menilai nilai-nilai artistik ni. Okay, so kita akan faham apa faktor-faktor yang akan mempengaruhi kepada menghargai nilai estetik ni. Maksudnya kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan fundamental, the composition, kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan visual grammar. Okay, itu sebenarnya kalau dalam bidang foto, kalau saya mengajar ni, saya suka sentuh berkenaan dengan the subjectivity and objectivity. Bila sebut subjectivity ni, maknanya semua orang boleh menilai kecantikan, semua orang boleh kata tak ada betul tak ada salah pun penilaian tu. Tapi bila kita sebut objectivity, maknanya kalau kita letak gambar tu, maknanya orang kena bercakap pada satu makna. Ini adalah subjectivity dan objectivity. Sebab saya ni adalah bidang forensik, so saya akan bercakap dalam objectivity. Maknanya macam mana gambar tu memberikan makna yang satu. Maknanya tak ada orang yang boleh beri makna yang terlalu subjektif. Maknanya sebab apa, kalau kita faham subjectivity ni, semua orang boleh memberikan pandangan dia berdasarkan knowledge dan experience dia. Ini yang ada apabila kita buat interpretation dalam bidang foto. Okay. So kalau CLO kedua pula, kita nak membangunkan apa yang disebut sebagai kreatif. Okay, kreatif. Okay, macam mana kita nak kaitkan kreativiti ini, okay, dalam bila dalam bidang foto ni, kalau sebab apa kita dah PKP ni tak boleh nak buat secara konvensional, kita buat dia secara digital. So macam mana kita nak menghasilkan satu teknik ataupun eksperimen dalam fotografi yang berkait rapat dengan inovasi, iaitu inovasi digital kita ni. Okay, yang ketiga adalah kita nak value dia. Okay, kita nak value apakah kita nak hargai, kita nak menilai sesuatu material yang digunakan, bentuk manipulasi. Sebab saya percaya Wafi dan Intan ni memang terror manipulasi kan, sebab pelajar grafik ni dia memang kalau software manipulation ni memang no problem, memang tak ada masalah kalau berkait rapat dengan Adobe Photoshop dan sebagainya. Tetapi walaupun dia A. Apa dia A? Dia memang power. Membawa apa? Memang power bab editing ni. Kenapa? Betul tak Wafi? Tak adalah. Itulah tu sebab kata bila sebut editing ni, yelah macam apa, tapi macam saya bagi tahulah juga, ni saya nak story lah satu cerita 2 hari 3 hari lepas dapat satu mesej daripada kawan saya kan, saya sebenarnya agak kesan, terkejut juga sebenarnya. Tahu tak Nikon Malaysia dah tutup dah? Tahu? Tahu kan, Nikon Malaysia dah tutup kan? So bila sebut Nikon ni satu jenama besar dalam bidang foto, kamera dia boleh tutup. Okay. Lepas tu pula bila saya tanya juga kawan saya tak Canon pula, dia pun kata Canon pun sekarang ni tengah nyawa-nyawa ikan. Dia kata tengah nyawa-nyawa ikan sekarang ni. Tapi Canon ni sebab dia boleh survive lagi sebab dia ada printer kan, betul tak Printer Canon, dia ada kamera, dia banyak sebenarnya bisnes dia. Tapi dia kata dalam kamera ni dia agak nyawa-nyawa ikan. Dia kata cuma satu jenama je yang kata laju betul lah, iaitu jenama Sony. Dengan Sony lah. Betul. Sony memang laju. Sebab apa, Sony ni dia selalu up to date dengan teknologi. Maknanya teknologi dia orang ni terlalu laju sehingga kadang-kadang susah nak dikejar. Sebab tu maknanya teknologi Sony dia fokus on the teknologi. Nikon lebih kepada consumer, betul tak kan? Canon kalau kita perasan model yang dia keluar tu cepat betul. Daripada kalau bulan ni 600, tengok 3 bulan kemudian 650, kemudian 700, kemudian 300 maknanya dia terlalu. Tapi Nikon ni kalau D90 ni contohnya
lama je betul tak keluar model baru, betul tak? Betul. Nikon kan? That's why Nikon ni consumer. Okay. Tapi disebabkan konsep consumer dia tu mengakibatkan dia punya pasaran dia, permintaan dia drop. Betul tak? Kan? Dia drop. Jadi itu bila jadi begitu, saya berbincang dengan kawan-kawan saya kan, iaitu pensyarah-pensyarah, saya kata, apa nasib graduan dalam bidang foto selepas ini? Betul tak saya cakap? Apa nasib? Kalau Nikon yang besar tu pun boleh tutup, jadi orang kata kalau pelajar foto ni sekarang ni, orang kata dia sekarang ni dah banyak YouTube, belajar kat YouTube pun boleh, betul tak kan? Betul. Kata apa, tak payah pergi kelas, tak payah dapat diploma pun boleh cari duit. Okey. Jadi apa nasib budak-budak foto? Okey, sebab apa, dengan persaingan diploma yang begitu ramai, lepas tu pula kita pun nak bersaing lagi dengan orang-orang yang kata apa, yang mengiktiraf diri mereka profesional walaupun belajar secara YouTube. Okey, jadi di sini apa yang saya nak katakan, salah satu cara untuk belajar fotografi ni survive adalah dia kena jadi multi skill. Salah satu multi skillnya adalah videografi, editing, okey, dia kena mahir. Memang kena mahir. Okey? Kalau dia tak mahir videografi, dia tak mahir editing, dia tak mahir, dia hanya mahir pada fotografi saja semata-mata, saya jangkakan memang dia takkan boleh survive dalam industri. Sebab ini yang industri perlukan sekarang. Dia jadi kena multi skill. Dia kena jadi kata apa, jadi daun kata kalau pergi turun kat field work jadi pemberita kan, maknanya dia bukan hanya boleh capture gambar saja. Dia boleh nulis berita, dia boleh jadi juru responding, dia boleh jadi videografi, dia boleh buat 4-5 kerja dalam satu masa. Ini yang industri nak sekarang. Betul tak saya cakap? Betul. Kan? Jadi macam begitu juga. Macam Wafi dengan Nida, maknanya kalau grafik, kita tak boleh tengok dalam editing semata-mata, kita tak boleh tengok hanya kata apa video fotografi semata-mata, tapi dalam masa sama kena juga faham macam mana nak buat website, macam mana nak buat multimedia, macam mana itu kemahiran yang saya rasa dia kena jadi multi skill. Ini yang sebenarnya yang situasi yang berlaku sekarang. Sebab tu saya selalu tekankan graduan yang keluar buat masa sekarang ini dengan keadaan COVID yang kata apa, yang sekarang kita tak tahu bila nak tamat, dengan ekonomi yang semakin kata apa, ialah ekonomi pun tak berapa sihat orang kata. So jadi maksudnya bila keluar graduate tu, maknanya kalau graduan ni dia tak boleh capture betul-betul, dia tak boleh grab betul-betul, saya takut dia menganggur. Betul tak saya cakap, Wafi? Setuju tak, Wafi? Setuju. Kan macam Wafi kerja kat mana, Wafi? Saya freelancer. Freelance macam mana? Job freelance okey ke? So far Boleh. untuk pandemik sekarang ni agak slow lah, sebab saya freelance designer dengan fotografer. So sekarang ni banyak job-job yang cancel sebab pandemik COVID-19 ni lah. So dia banyak job-job cancel, so susah kat situ lah sekarang. So Wafi survive macam mana? Saya ada, sebab saya more to freelance, so sekarang ni ada jaga company punya social media, and then saya runkan FB ads untuk company tersebut. So maknanya yang skill yang social media FB apps tu masa belajar ke ataupun dah kerja baru ni kata apa dapat knowledge tu? Social media tu time study lah. Time part 2 dah tu. Time part 2 dah start masuk design apa semua. Nida pula macam mana? Saya sekarang bekerja sebagai social media content juga. So untuk saya tak ada masalah lah. Saya masih bekerja. Walaupun PKP, tapi saya masuk office. Masuk office juga Tu sebab kata sekarang ni social media memang orang kata apa cari sekarang ni, betul tak kan? Betul lah. Betul. Buat apa niaga pun social media, betul tak kan? Nak iklan pun social media kan. Sekarang ni kalau kita perasan contohnya orang dah buat marketing pakai Instagram kan. Instagram saja dah boleh buat marketing, betul tak dekat sekarang ni? Betul. Kan?
Betul. Jadi itu sebabnya saya selalu kata apa bising lah dengan pelajar-pelajar fotografi sekarang ni. Kalau perasan lah pelajar Pak Wan saya dah paksa main dengan social media. Dah paksa dah. Okey, saya kata kena visiblekan diri mereka, dong punya portfolio mereka dekat social media, dekat website. Sebab apa? Itu kata apa satu medium yang sangat berkesan sekarang. Betul tak cakap? Betul. Betul. Ya betul kan? Bantu. Sangat membantu kan, betul kan? Tapi Betul. sekarang ni dia kalau perasan iklanan TV pun dah kurang kan sekarang ni? Saya tak tengok TV so. Saya tengok TV. Betul. Kan? Macam saya sendiri pun tak tengok TV. Saya memang tak tengok TV. Kita betul kata kadang-kadang kita balik kerja, benda pertama kita buka adalah Facebook, Instagram, benda-benda yang sekarang ni trend sekarang ni untuk kita kuasai. Betul tak cakap? Betul. Kan? Jadi bila belajar Nikon tu, saya sebenarnya itu yang saya bincangkan dengan sahabat-sahabat saya. Saya kata we must do something. Okey, kita tak boleh hanya terletak kepada konvensional saja, sebab kalau kita masih lagi dalam keadaan, saya percayalah sekarang ni dah future dah sekarang ni dah tak payah berkelas pun sekarang tu, betul tak saya cakap? Kan? Kata pun nak kelas pun pakai Jimmy. Kan dah tak payah pun kata universiti tak payah sediakan kata apa ruang dan sebagainya. Lepas tu pula nota pula upload dekat YouFuture. Ini semua norma baru dalam PNG. Silap-silap satu masa nanti yang lecture pun esok pun maybe robotik. Betul tak cakap? Betul. Orang tak ada risau yang tu je sekarang ni. Sebab tu saya kata kita kena kejar. Memang terpaksa kejar teknologi walaupun teknologi tu terlalu pantas. Ini yang berlaku pada experimental kita, iaitu subjek kita ni. Subjek kita ni memang betul kita nak kaitkan dia dengan jati diri, okey, tetapi kita kena berubah dalam pendekatan masa yang ada sekarang ni. Maksudnya kita dah kena dah mahir sangat-sangat berkenaan dengan digitalization. Okey, digitalization tu kita walaupun digitalization tetapi masih lagi conceptual eksperimen tu masih kena ada. Okey, yang ini yang semesta ini yang kita kena belajar, yang kita kena eksperimenkan benda-benda ini supaya macam saya kata kita masih lagi relevan walaupun 10 tahun, 15 tahun akan datang. Saya target 10 hingga 15 tahun. Sebab selepas 15 tahun tu kita tak tahu teknologi apa dah lepas ni. Betul tak? Kan? Jadi itu yang pertama lah. Yang kedua, yang saya nak story juga dengan Wafi dengan Ida ni, okey. Bila sekarang ni pelajar PT saya, dia buat shooting fotografi, dia dah tak pakai DSLR dah sekarang. Tahu dia pakai apa? Pakai phone. Handphone. iPhone. Yes, handphone. Betul. Nampak tak? Macam kita orang konvensional ni Wafi, bila kita tengok budak kita buat assignment pakai handphone, apa kita rasa? Macam dia kata cambar itu. Kita rasa cabar kan? Lepas lagi apa kita rasa? Sebab dia boleh dapat shot yang menarik kepada kawan-kawan tu. Okey, maybe saya nak tanya juga pandangan Wafi dengan Nida. Kalau belajar, kenapa kalau budak kita pakai handphone kita rasa macam tak cukup ni lah kau ni. Perasan tak Ustaz dia? Faham. Dia macam dia kalau boleh nak tengok orang guna DSLR juga. Kenapa kita kenapa sekarang ni belajar kita rasa belajar kita kena tahu DSLR sebab apa? Nida, Wafi. Sebab bagi saya lah sebab function phone dia kurang lagi daripada DSLR. Sebab DSLR ni kita boleh explore lebih kat situ. So macam phone, apa kita boleh tengok phone kita boleh tengok ada sekarang ni kalau phone dia dah ada wide lens, dah ada portrait lens apa semua. So dia tak boleh dapat gambar yang macam mana DSLR punya gambar. Dia macam guna phone tu macam terlalu senang. Nampak Ida? Sebab dia dah auto. Sebab tu saya kata bila teknologi terlalu pantas ke depan, dia sedikit sebanyak meninggalkan filosofi tu. Betul tak saya kata? Betul. Meninggalkan filosofi. Nampak? Filosofi tu apa? Macam Wafi kata tadi, bila sebut nak belajar kamera, kita kena tahu function kamera tu. Betul tak Kak? Betul. Kita kena sendiri, kena rasa
macam mana nak kontrol kamera kita ni menggunakan manual. Kita rasa kalau dah belajar manual, kalau pakai auto tu kita rasa berdosa je, betul? Betul. Tak cakap? Kan? Ini yang saya sebut tadi. Ini yang saya sebut tadi, jati diri bidang fotografi tadi. Maksudnya, sekarang ni kalau saya kata macam mana awak buat awak punya planning ni, saya pakai handphone aja. Saya pandang dia handphone, okey, tapi tak ada salah pun dia pakai handphone sebab dalam handphone sekarang ni iPhone sekalipun dah dia punya kata apa resolution dia lagi tinggi daripada DSLR, betul tak? DSLR, betul tak cakap? Betul. Kan? Betul. Tapi dia bukan sebab resolution tu yang kita nak, tapi disebabkan yang saya sebut tadi tu, jati diri tu. Dan jati diri dalam bidang foto tu maknanya dia kena belajar manual, dia kena tahu apa itu exposure, dia kena set up sendiri aperture, kena set up sendiri shutter speed, ISO, dia kena indicating tu apa, betul tak kan? Lepas tu pula barulah dia kena tahu white balance nak kontrol macam mana secara manual. Ini yang saya sebut sebagai jati diri tadi tu, the technicality dalam bidang foto tu. Okey, sebab kalau jati diri ni tak ada, dia tidak akan value satu-satu karya tu, betul tak? Sebab dia kata apa susah, ambil kamera telefon kemudian shoot, kemudian dia dapat hasil dia. Jadi di manakah letaknya value di bidang fotografi tu? Betul tak Kak? Dia tak akan hargai, dia tak akan menghargai estetik, dia takkan kata apa, dia tidak akan macam kata orang kata kalau dahulu zaman saya dulu menggunakan filem, so kalau kita nak shoot kamera fotografi menggunakan filem ni, kita kena sangat berhati-hati sebab kita tak tahu hasil dia macam mana, betul tak? Kita tak tahu hasil macam mana. Sehinggalah kita buat proses development. Proses makna kita kena masuk bilik gelap, kita kena develop image tersebut, kemudian kita fixerkan dia lagi, kemudian kita akan stop buttkan dia lagi. Even kalau saya ingat lagi lecturer saya dahulu, dia boleh tahu macam mana kata apa keadaan negatif filem kita tu yang dicuci, di-develop dekat kedai dengan berbanding dengan develop dekat makmal. Dia boleh tahu. Sebab dia boleh tahu kata apa macam mana kata apa warna dia punya kata apa silver dia dan sebagainya, dia boleh faham semua. Okey, ini yang saya sebut sebagai jati diri. Maknanya kita faham proses tu. Sebenarnya jati diri ni adalah kita memahami the process of the photography. Ini yang kata apa makin lama nilai ni akan makin lama makin tak ada dekat kata apa maybe student yang akan datang ni. Sebab tu sekarang ni dah ada mirrorless. Sibuk mirrorless kan, betul tak kan? Mirrorless apa semua kan. Makin lama makin kecil kan. Kamera tu makin lama makin kecil. So jadi saya rasa mustahil akan datang ni khusus fotografi kalau ada, maknanya medium kameranya tu dah tak pakai DSLR, semua pakai handphone dah lepas ni. Saya cakap saya akan datang. Betul tak? Memang itu berlaku. Percayalah cakap saya, kita akan tengok lagi 10 tahun, 15 tahun akan datang. Jadi ini sebenarnya tujuan subjek ini dibangunkan adalah untuk kita nak menghargai dan juga untuk kita memahami apakah jati diri dalam bidang foto. Kita nak fahamkan konsep dia, kita nak tahu dia punya elemen-elemen dia. Ini tujuan khusus ini. Yang ini sebenarnya bila Wafi dengan Nida nanti buat assignment nanti, cuba terapkan nilai-nilai tersebut dalam karya kita. Maknanya kalau saya kata, assignment kita yang pertama ni adalah drawing with light. Drawing with light. InsyaAllah dalam next week nanti saya share dengan Wafi dengan Nida. Cuba nanti saya akan share satu link Instagram sebab saya diminta pelajar saya buat macam virtual pameran berkait dengan drawing with light dan juga motion. Dengan motion. Dua benda tu. Maknanya mereka ni akan jaga, mereka akan masukkan dalam Instagram team ni panggil CXV11 Panchromatic. Kat situ dalam team tu mereka akan tunjukkan this is drawing with light collection. Drawing with light collection. Tapi saya bagi tahu pada mereka, drawing with light ni bukan sekadar kita set up the camera kemudian kita berdiri depan kita lukis je, tidak. Kalau itu yang berlaku maksudnya dia tidak ada explore di situ. Dia tidak ada eksperimen di situ. Jadi nanti saya akan share dengan Wafi dengan Nida. Saya rasa dalam next week nanti mereka dah upload, saya akan share. Nanti Wafi dan Nida cuba tengok perbezaan di antara pelajar semester 1 dengan pelajar degree dengan mereka yang profesional menghasilkan drawing with light secara profesional. Antara nama-nama yang saya rasa yang sangat
kata apa terkenal dengan drawing with light ni adalah Firdaus Hero iaitu pensyarah di UNISAN. Dia punya assignment dia ataupun dia punya master dia berkait rapat dengan drawing with light. Okey. Itu pun itu adalah di antara assignment lah kan. Tapi nanti saya akan bagi link. Wafi dan Nida tengok dulu macam mana kata apa pelajar-pelajar diploma ni buat drawing with light. Dia akan ada perbezaan ni. Diploma buat drawing with light, dia hanya buat sahaja. Tapi kalau degree punya drawing with light, dia kena explore dan eksperimen. Nampak tak? Jelas tak? Explore dan eksperimen. So maksudnya macam mana kita berfikir kalau contohnya kalau berapa second dia akan jadi macam ni. Kalau guna ISO dia akan jadi macam ni. Kalau aperture-nya kalau 8 dengan 22 perbezaannya begini. Kita kena faham konsep. Kalau kita faham konsep tu dulu, maknanya kita boleh manipulate the konsep tersebut untuk hasilkan gambar yang wow ataupun outstanding. Ini yang saya nak tegaskan, nak tekankan di sini untuk subjek ini. Okey. So jadi sedikit sebanyak saya dah bagi tahulah berkenaan dengan kata apa yang berlaku, apa dia punya CLO dia, dan ini adalah kita punya kata apa jadual ya seminar-seminar yang saya akan akan cuba cover untuk kelas kita ini. Okey. Cuma hari ini saya akan fokus, tadi saya dah cerita pasal impact the understanding dia yang ini media ni semua saya akan masukkan dalam kita punya I discuss dan sebagainya. Okey, kemudian seminar kedua kita akan fokus on media and performance, kemudian application and innovation, okey, kemudian seminar ketiga kita akan fokus on multimedia application, kemudian kita akan tengok material study kita. Kalau ini tu sebab saya kata bila PKP ni kita mungkin akan ada masalah untuk nak study about the material sebab kita sekarang ni terpaksa menggunakan apa yang ada kat sekeliling kita. Betul tak? Kan? Betul. Risau juga sebenarnya kalau PKPB ni kalau habis cepat alhamdulillah lah, tapi saya takut dia lagi tambah 2 minggu. So jadi maksudnya kita pun terpaksa bekerja dalam keadaan yang yang ada kat sekeliling kita. Yang ini jangan risau. Yang ini saya akan cuba mudahkanlah. Yang ini okey. Seminar keempat kita akan fokuskan kepada environment ambient, photograph. Kemudian saya nak main dengan lighting nanti. Maksudnya kita nak study about light. Macam mana sebenarnya saya juga ada pula juga menulis konsep. Kalau kita nak dapatkan the wow factor dalam bidang foto dengan gambar ni, dia kena main 3 benda. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah lighting, yang ketiga adalah warna. Kenapa saya tegaskan kat situ? Apa sebab dia? Okey, subjek adalah objektif ataupun tujuan kenapa gambar itu diambil. Sebab ini adalah permulaan kepada kita nak bagi the manifestation ataupun interpretation, permulaan kepada interpretation sesuatu audience. Itu subjek. Kalau subjek itu menarik, maknanya dia akan menjadikan audience tu dia akan menghayati apa yang ada dalam kandungan gambar tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah light. Yang ini kita tak boleh nafikan. Lighting ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Sebab tu seorang fotografer yang baik adalah dia tahu macam mana nak pastikan lighting tersebut ada membangunkan karakter subjek tu. Itu adalah lighting. Yang ketiga adalah warna. Warna adalah lebih kepada interaction. Maknanya untuk menarik minat orang. Sebab apa? Kita tak boleh nafikan sekarang ni bila sebut warna saja, warna ni dia akan bermain kepada psychological yang membangkitkan dan juga efek sesuatu individu audience tu. Okey, itu dalam warna. Kalau dalam monochrome iaitu black and white, dia kena bermain dengan zone system. Zone system ni dia nak bagi tahu macam mana nak dapatkan zone system yang betul. Sebenarnya bagi saya lah, kalau orang konvensional di sini orang konvensional nak hasilkan gambar dalam black and white dengan nak hasilkan gambar dalam color, black and white ni sebenarnya lebih sukar. Sebab apa lebih sukar? Sebab kalau cahaya terang sangat nanti gambar kalau contohnya zone yang nombor 8 dan 9 dia akan jadi plain white. Dia takkan nampak texture. Betul tak saya cakap? Betul. Kan? Jadi kita nak control lah the texture tu.
kita nak kontrol juga dia punya kata apa shadow dia, kita nak kontrol lighting dia, nampak kalau terlalu hard lighting sangat nanti gambar tu akan burn habis dan sebagainya. Kalau warna ni orang tengok gambar sekali, kalau warna contohnya lah psikologi kan, kalau nak capture gambar bunga ros tu mesti warna dia mesti merah hati, nak tambahkan dia punya psikologinya, kita sembuh air sikit nampak dia sejuk sikit, betul tak kan? Lepas tu pula kalau nak nampakkan lebih focusing kepada warna bunga ros tu, kita memain kepada background dia hijau supaya dia kata apa sebagai sedap dia mata mandang. Ini yang saya sebut tadi sebagai psychological. Tetapi untuk seminar 4 ni, saya nak fokuskan kepada lighting dahulu. Sebab apa? Kalau kita ada lighting yang cukup, maknanya gambar tu adalah very powerful. Lepas tu macam mana kita nak membangunkan karakter dalam lighting tu. Ini yang kita yang kita nak fokus. Kalau macam Wafi dengan Minta tengok cerita ataupun katanya macam cerita filem lah apa semua, kebanyakan lighting ni dia akan membangunkan dramatik. Betul tak cakap? Dramatik. Betul. Okey. Contohlah, saya bagi satu contoh. Saya sebenarnya suka tengok cerita Korea. Tahu tak sebab apa? Kenapa Sir? Sebab Korea ni kalau dia nak tunjukkan romantik, dia siap bermain kata apa macam cantik dia punya sinematografi dia. Lepas tu dia main betul-betul karakter light untuk nak membangunkan mood tu. Betul tak cakap? Betul, coloring dia. Ya? Coloring dia pun naik juga. Dia pun naik juga kan. Walaupun sebenarnya kita tak boleh hafal lah pun. Sebab tu saya kata kalau tengok cerita Korea ni, kita kena hati-hati. Tahu tak sebab hati-hati macam mana? Kalau kita tengok satu episod, dia akan jadi ketagih. Dia mesti nak tengok kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, keenam. That's why saya kata dia episod dia macam sikit. Betul tak kan? Jadi kita tengok apa Nida pernah tengok cerita Goblin tak? Goblin. Tak. Itu habis kita apa tengok Korea? later saya tengok cerita Hotel Del Luna. Hotel Del Luna kan? Okey. Tengok dia punya sinematografi dia dengan lighting dia apa semua, nampak tak? Dia betul-betul membangunkan mood tu. Betul. Betul tak kan? Jadi kalau saya lah, cerita yang saya rasa memang best, yang saya tengok lighting dia cantik apa semua, saya suka tengok cerita yang purba-purba tu. Yang apa cerita contohnya macam Love in the Moonlight. Pernah tengok Love in the Moonlight? Tak pernah. Pergi tengok Love in the Moonlight. Kan kalau kita tengok macam kata macam dia betul-betul dia naikkan mood. Kalau romantik tu betul-betul naikkan mood romantik tu. Kalau antara yang bagus lagi yang saya rasa Moon Embracing Sun tu. Itu pun antara yang saya tengok memang sinematografi dia pun okey. Lepas tu lagi dia bawa budaya dia tu. Korea ni keistimewaan dia akan bawa budaya dia. Nampak tak? Dia bawa identiti tu. Kalau tengok Hindustan, Bollywood ni kita dah boleh hafal dah dia punya jalan cerita dia. Dia mesti happy ending. Dia takkan kata apa yang difahamkan kalau tengok Bollywood ni, kalau cerita tu adalah sad ending, dia boleh jadi rusuhan dekat pawagam tu. Dia kata begitulah. Kan? Tapi sebenarnya rupanya industri perfilman di India ni kenapa dia buat begitu? Sebab rakyat dia ni banyak, berbilion. Lepas tu pula negara dia ni macam kata apa terlalu ramai, ekonomi dia pun tak boleh nak tampung rakyat dia seramai begitu. Jadi dia macam nak memberikan rakyat dia tu macam satu bentuk hiburan macam fantasi, fantasi panggil. That's why dia orang punya industri sana begitu. Sebab rakyat dia ramai. Lepas tu rakyat dia suka tengok-tengok macam kata apa macam filem, drama dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok Bollywood ni dia ni sebenarnya kalau kita tengok very colourful, betul tak? Dia memang main dengan warna. Kalau dia menari ke apa ke kan, kalau dia kaya betul-betul kan, dia tunjukkan bahawa orang ni kaya, dia kadang-kadang tak masuk akal. Lepas tu pula siap ada tarian, siap ada nyanyian dan sebagainya. Ini Bollywood. Okey, kalau di Hollywood lain pula, that's why saya kata macam Hollywood pula, macam saya kata kenapa filem seperti Avengers dia lagi diterima orang wagam berbanding dengan cerita-cerita yang berat. Cerita berat ni contoh macam The King's Speech. Apa lagi? Apa yang cerita berat? Banyak juga ni macam dia teori tu, siapa tu yang berlakon tu, Eddie Redmayne berlakon tu. Yang filem
Kan? Cerita berat. Jadi maknanya kita cerita kenapa Avenger tak pergi masuk dekat Oscar. Jadi that's why selalunya orang kata kat sana kalau buat cerita berat-berat ni masih lagi boleh lah kata hidup. Tapi kalau kat Malaysia buat cerita berat, habis Tak lah. boleh. Dia kata kan memang tak boleh hidup lah. Kan? Sebab rakyat Malaysia ni dia dah jadi macam rakyat di India tu tak sebab apa? Sebab dia orang dah mula fantasi. Kan nampak tak? Kan tengok apa panggil apa drama-drama TV pukul 7 tu kan. Saya tak tahu drama sekarang ni cerita pasal apa saya tak tahu. Yang saya tengok dekat YouTube jadi trend. Siapa berlaku sekarang ni apa? Zul Arifin dengan siapa tu? Bukan Zul Arifin, Remy Ishak tu. Cerita apa sekarang ni? Saya pun tak tahu cerita apa sekarang ni. Tapi saya hanya tahu cerita satu cerita je. Saya tahu Pujaan Hati sebab ada Mira Filzah. Itu je saya tahu. Kan? Dia suka tahu Mira Filzah kan. Jadi Faraz tengoklah dia. Oi lawa betul. Siapa lelaki dia tu? Dapat dia kan. Mira Filzah tu kan. Mira Filzah tu lah. Okey, itu sajalah main-main je lah Okey. Untuk seminar 5, kita akan fokus kepada final presentation. Okay, final presentation. Jadi maknanya tak apa, nanti 9.5 nanti don't worry, nanti saya akan bagi sedikit lah, extend sikit masa. Maksudnya kata apa, Wadi dengan Nida nanti bolehlah kata apa sediakan photobook tu Maknanya kita just sediakan photobook tersebut just send melalui PDF sahaja. Masalah PDF tak payah print, tak perlu print. Send PDF aja Okay. Saya ingat tak tahulah kalau ada simpan lagi, tapi saya cuba tengok dekat sebelum-sebelum ni punya kata apa iClass sebab ada juga diorang simpan PDF tersebut Okey. Okey, yang ini saya dah cover. Cuma okey, untuk the first assignment ni adalah foto montage. Okey, foto montage. Okey. Foto montage ni saya mohon, okey, saya rasa Kak Wadi dan Nida tak ada masalah pasal foto montage ni, okey. So, syarat saya senang aja. Foto montage adalah 40% mesti gambar sendiri. Gambar yang kita hasilkan sendiri. Okey, faham. Okey. 60% saya tak kisah. Ataupun kalau nak buat 60% gambar ambil sendiri pun boleh, 40% nak ambil gambar kat internet ataupun mana-mana gambar pun tidak ada masalah. Okey, mesej yang saya minta disampaikan adalah berkenaan dengan PKPB. Ya. PKPB. PKPB. Okey, itu mesej. Okey, saya beritahu mesej je dulu. Dia berkait rapat dengan PKPB. Okey, PKPB jadi apa yang Wadi Wafi dengan Nida faham tentang PKPB ni? Mungkin kita boleh story sikit, kita boleh brainstorm sikit. Wafi? PKPB ni saya faham tak boleh rentas daerah. Itu penting Nida tak boleh mengentas. Nida orang mana Nida? Apa? Nida orang mana? Saya Skincan je. Walaupun Selangor. Tak boleh pergi Selangor Sinchan tak boleh pergi so far sekarang memang saya tak keluar. Saya pergi kerja, balik kerja saja. Ya ke? Takut sekarang Takutlah, risau tiba-tiba kena kat diri sendiri. Betul. Wafi kampung kat mana Wafi? Saya asal Seremban. Seremban pun merah juga. Tapi kadang-kadang ada job luar Sebab job luar kadang kena pergi KL, ada surat lah. Tapi ada roadblock ke Wafi? Ada, setiap betul ada. Kalau daripada Sungai Besi, keluar Sungai Besi, kiri kanan ada roadblock. Kiri kanan ada roadblock Okay, the first PKPB adalah dia punya penanda dia adalah tak boleh rentas. Macam mana kita nak gambarkan pasal PKPB? Apa lagi? Ekonomi, betul tak? Ekonomi. Kedai banyak buka ke kedai banyak tutup? Dah banyak buka. Tapi tutup pukul 10. Tutup pukul 10. Tutup malam lah. Malam. Tak awal lah. Ramai tak orang kat kedai? Ramai lagi. Ramai lagi. Macam tak ada apa Macam tak ada, macam tak PKPB pun kan. Tapi still jaga batas. Penjarakan lah. Tapi macam saya kata kalau katakan sebenarnya KPB ni banyak juga hotel-hotel tutup Betul. Banyak ditutup. Sebab banyak tutup industri pelacungan tak laku. Teruk tu.
Antara Betul. hotel apa yang tutup apa, hotel mana tu yang hotel besar-besar pula tu banyak tutup tu. Betul. Dan ni saya tengok dalam apa W saya tengok Hotel. apa Robinson ni yang dah tutup Shopping mall Robinson. kan. Robinson pun tutup kan. Lepas tu Zara pun nak tutup katanya. Apa dia? Zara. Zara, baju Zara yang apa yang jenama Zara tu. Sebab dia nak fokus Itu pun nak online. Dia nak fokus online je. nak fokus online kan. So jadi maksudnya nampak tak impact COVID pada ekonomi kita? Nampak kan? Betul tak kan? So Betul. macam mana kita gambarkan dia dalam fotomontaj kita tu? So that's why kita kena brainstorm. Kena nak gambarkan. Okay, satu tak boleh rentas. Of course saya percaya Wafi dengan Nida mesti akan masukkan gambar yang rock tu mesti masuk. Mestinya. Tapi nak letak macam mana? Itu kena ni. Sebab apa dia fotomontaj Yang kedua, ekonomi. Macam mana nak cerita pasal ekonomi ni? Okay, salah satu cara paling senang adalah nak graf-graf dia apa sebagainya kan. Tapi itu adalah more. Tapi itu nak fotografi, betul tak kan? Macam mana nak gambar? Kan? Lepas tu apa lagi Wafi? Dari segi SOP lah. Banyak SOP. SOP. SOP yang orang tembak suhu tu. Kan kita betul. boleh letakkan kan. Okey. So apa lagi? Dan saya percaya mesti yang dia akan letak adalah frontliner punya gambar. Betul tak? Betul. Kan? Bila sebut COVID ni, orang tahu yang antara penandanya adalah frontliner, roadblock, PKPB. Okey. Apa lagi? Tapi yang frontliner ni dia kesian kerja pagi petang malam tak rehat Betul. Itu yang keagamaan pun dah tak boleh dah sekarang. Solat Jumaat boleh dah. Solat Jumaat boleh, masjid untuk semayang fardu tu dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah Ditutup lah. Tapi raya lepas ni masa PKP tu ya Allah ya Tuhanku macam tak ada rasa pergi raya langsung. Iyalah. Kita tak boleh ke mana kan. Betul tak kan? Tapi saya risaulah nanti kan apa tau. Nanti bila kita dah biasa normal macam ni raya kan. Esok raya pun tak beri makna kat kita. Betul tak kan? Sekarang ni macam raya tu sangat penting bagi saya lah. Sekarang saya macam tentu rasa. Ya? Sekarang pun rasa raya macam tak raya je. Tak dengar apa? Sekarang ni rasa raya macam tak raya je. Memang tak raya pun. Kan kita just menunaikan puasa tu je, lepas tu raya pun macam pandang satu rumah aja, tak ada apa pun. Betul tak kan? Betul. Kan? Jadi satu norma yang bagi saya agak menakutkan jugalah kot sebab tu saya kata raya tu dia satu sentimental value kan. Tapi disebabkan COVID ni kan sembahyang Jumaat pun dah susah, dah kena jarak-jarak lah pula kan. Dah tak macam dulu kan. Kan? Sebab apa saya pakai COVID ni mungkin akan ambil masa 2 tahun lagi tu. Saya rasa kalau dia nak cari cure untuk vaksin yang untuk cure kata apa COVID ni. Jadi cabaran Nida dan Wafi adalah nak menggambarkan tentang kata apa PKPB dalam fotomontaj tu. Fotomontaj ni maksudnya dia menggabungkan pelbagai bentuk subjek ataupun kata apa gambar-gambar dalam satu keping gambar. Tapi kita tak nak lah, saya tak maulah kata apa walaupun banyak gambar dalam satu keping gambar dia akan membawa maksud banyak makna. Saya tak mau banyak makna. Saya nak satu makna. Satu maknanya adalah PKPB. Nampak tak betul? So macam mana nak combinekan gambar-gambar tersebut dalam satu keping gambar. Jadi ini pun satu cabaran jugalah. Memang saya saja pilih berkenaan dengan PKPB ni sebab apa? Sebab ini adalah isu yang tengah serius sekarang ni. Kita pentingkan pasal isu, pentingkan pasal message yang kita nak ni. Sebab tu saya kata walaupun ada dalam banyak gambar tapi dia menghasilkan satu message. Saya utamakan message yang pertama. Yang kedua saya nak tengok estetik, nilai tu maksud nilai estetik. Estetik tu apa? Kalau Wafi perasan, Nida perasan, pernah masuk kelas saya kan sebelum ni kan? Tak. Kan? Tak pernah Wafi tak pernah Tak pernah. Nida pernah Pernah. Saya selalu bercakap pasal estetik. Saya selalu bercakap pasal estetik sebab Wafi
tak pernah masuk kelas saya, nanti saya akan cerita pasal konsep. Saya ada bangunkan satu konsep untuk fotografi. Dulu masa saya buat PhD dulu, saya tak jumpa, saya kata apa, saya tak tahu bahawa sebenarnya fotografi ini dia ada filosofi dia. Daripada saya buat PhD tu, saya baca filosofi dia dan saya bangunkan konsep dia. Kat situlah yang membantu pelajar-pelajar saya dalam nak fahamkan, sebab pelajar-pelajar saya ni dulu, dia hasilkan gambar, dia tak faham, dia tak tahu macam mana nak mendeliver maksud gambar tu. Okey, deliver maksud gambar tu, kemudian dia nak kaitkan maksud gambar tersebut dengan estetik. Okey, estetik ni penting sebab apa? Kalau gambar tak cantik, kalau gambar tak ada keindahan, orang tak menarik minat orang untuk tengok gambar kita. Betul tak saya cakap? Tak menarik minat untuk nak tengok gambar. So jadi nilai estetik tu sangat penting dalam apa sahaja kata apa gambar yang dihasilkan dalam bidang fotografi. Itu terlalu penting. Sebab tu Wafi dan Nida memang kena jaga nilai estetik tu. Tapi dalam masa sama, maksud tu memang kena pelihara. Kena pelihara maksud tu. Okey, itu yang nombor 2. Yang nombor 3 adalah kita punya kekemasan kita. Kita punya post yang kata apa tu, bagi apa? Post editing kita, kekemasan dalam editing tu. Sebab kekemasan tu sangat mustahak. Sebab bila sebut foto montaj ni, kalau tidak ada kekemasan, dia akan jadi macam gambar tu, value estetik tu dia akan drop. Sebab tu saya kata teknik editing yang kita nak buat ni adalah memang kena betul-betul kata apa teliti dan juga kena kemas. Sebab apa? Supaya orang boleh cakap, ini gambar ni gambar sekali ke ataupun dalam gambar lain masuk dalam satu gambar. Itu pun salah satu orang akan tengok jugalah sebenarnya, sebab mata manusia ni jahat sebenarnya. Dia bukan tengok maksud dulu, dia tengok silap dulu. Betul tak? Dia tengok silap dulu. Baru dia tengok lain. Itu orang kita lah. Kan? Jadi saya cakap tu segang je lah. Tapi kalau macam kata apa, macam contohnya kalau orang yang memang orang fotografi ataupun orang yang memang kita ni orang literasi, bagi saya orang art and design ni adalah orang literasi. Apa itu literasi? Literasi adalah dia boleh baca gambar, dia tahu maksud gambar, dia boleh kritik, dia boleh describe. Itu adalah literasi, literasi visual. So orang literasi ni, dia tengok gambar, dia tengok karya, dia tengok grafik punya design, dia mesti kaitkan dengan knowledge dia. Pertama. Okey, apa itu knowledge? That's why saya kata orang art tengok karya dengan orang accounting tengok, dia mesti akan ada different. Orang numbering dengan orang seni tengok mesti ada perbezaan yang betul-betul nampak dia punya perbezaan dia. Sebab tu saya kata dalam bidang visual ni kita tak boleh lari bahawa audiens yang tengok gambar kita ni berbeza-beza. Okey, dia tengok secara knowledge. Yang kedua, dia akan tengok secara experience. Budak diploma dengan pelajar degree, kalau tengok gambar, kalau cara dia berfikir nak menghasilkan gambar, different. Yang degree lebih matured. Betul. Apa? Experience. Dia dah buat sebelum ni, dia dah buat mistake. Sebab tu saya selalu bebel dengan pelajar saya, jangan takut buat mistake. Sebab bila you buat mistake, you akan belajar, you akan learn. Betul tak? Tapi pelajar diploma ni, dia tak faham. Bila dia buat silap, dia akan buat kesilapan yang sama. Dia akan buat silap. Sehingga dia terhentak, baru dia tahu, tak boleh buat macam ni, silap ni. Baru dia mengubah kepada maturity tu. Nak dapatkan maturity dalam seni tu adalah memerlukan experience. Dia kena banyak buat silap. Sebenar-benarnya. Dia kena tahu lighting bentuk macam ni. That's why saya kata experience penting dalam menilai gambar dan menghasilkan gambar. Ini dua ni. Okey, jadi kita kena jelas bahawa orang yang numbering, orang yang tak ada pengalaman dalam bidang foto ataupun dalam grafik, dia akan tengok, dia akan nilai gambar tu mungkin value-nya akan rendah. Value dia akan rendah. Maknanya dia hanya tengok cantik je. Tapi kalau kita suruh describe apa itu cantik, dia tak boleh nak describe. Betul tak? Betul. Dia tak boleh nak describe. Tapi kalau orang art tengok tu cantik, dia akan bagi tahu cantik itu adalah mesti ada subjek, mesti ada makna, mesti ada kata apa, kita bermain dengan psychology of colours, kita kena bermain dengan dengan lighting kita begini, editingnya kena begini dan sebagainya. Kita boleh justify kata apa secara terperinci
apakah yang dimaksudkan dengan nilai estetik. That's why dia lebih objektif. Ini saya sebut tadi, objektif dengan subjektif. Itu yang semua kena clear lah. So jadi maksudnya Wafi dengan Nida, kalau saya bagi lecture laju sangat, bagi tahu laju sangat ke? Okey tak? Okey. Kadang-kadang bila dah seronok cakap ni, kadang laju tak sedar. Tak ada lah. Okay. So fokus pada 4. Fokus pada 4 tadi tu. Okey, ingat lagi tak nombor 1 tadi apa? Dia punya colour. Ada lagi nombor 1 sekali. Filosofi. Maksud tu, makna. Filosofi tadi. Okey, nombor 2. Yep. Estetik, betul. Nilai estetik dia. Ya. Nombor 3. Yep. Tiga tadi. Filosofi, maksud, nilai, estetik. Nombor 3. La ilaha illallah. Kemasan saya katakan editing ke semua kan, betul tak? Gambar editing. Editing kan, okey. Yang nombor 4 yang terakhir, Kemasan. kita kena tengok pada experience dan knowledge kan, betul kan? Maknanya macam mana gambar tu adalah subjectivity dan juga objectivity satu gambar tu. Ini 4 benda tu memang Wafi dengan Nida memang kena masukkan dalam assignment kita punya fotomontaj ni. Memang kena masukkan. So maknanya sebelum buat fotomontaj tu kan kena tengok first makna, apa message yang kita nak sampaikan tu. Kena jelas. Okey, kena jelas message yang kita kena sampaikan tu. Jangan terlalu hanky-panky sangat. Jangan terlalu masukkan kata apa subjek-subjek yang boleh membunuh maksud gambar kita tu. Okey, so bila sebut PKPB, saya tahu mesti Wafi dengan Nida akan masukkan frontliner, mesti masukkan raw block, mesti masukkan ekonomi. Tapi cara nak masukkan adalah merupakan satu teknik yang memang kena mahir. Betul tak cakap? betul. Kan? Reka letak tu kena betul. Mana besar? Kalau besar kita maksudnya kita highlightkan dia betul-betul, betul tak? Kan? Kalau gambar tu subjek sportif, kita kecil-kecil kan dia. Itu maknanya kena pandai lah, kena bermain tu kena pandai. Yang kedua adalah estetik. Kena nampak cantik. Kena nampak ada value. Kemudian kekemasan, editing. Okay, editing tu memang kena kemas supaya dia punya finishing tu post production tu finishing tu dia jadi sebagai satu nilai yang kata apa yang boleh menarik minat orang untuk tengok kita punya image kita tu. Yang keempat, yang tu kena faham macam mana gambar tu can deliver the message, orang audience boleh membaca gambar yang kita hasilkan tu. Okay, jadi ini merupakan faktor-faktor kalau kita menghasilkan gambar-gambar dalam kata apa fotomontaj tadi Okey. Ke depan sikit lagi. Okey. Ini gumprint. Okey, gumprint ni memang kita tak boleh nak buat lah. Untuk semesta ni saya pun semasa lepas pun kita tak boleh nak buat juga jadi tapi tak apalah, saya masukkan juga. Sebenarnya banyak teknik-teknik dalam eksperimental ni dan salah satunya adalah gumprint yang dahulunya dia boleh buat secara dark room process tapi sekarang ni dah boleh buat secara digitalization. Okey, tapi saya nak mengekalkan dia punya sentimental value tu dengan kita nak fahamkan the process of gumprint tu. Okey, tapi tak apalah yang ini nanti kita akan fokus lah. Okey, yang ini memang kelakar sikit. Taking photo that's not in focus. Ada budak-budak saya ni kalau gambar blur dia cakap apa? Ini merupakan nilai estetik yang saya nak tunjukkan. Gambar ni bukan blur sebab dia kata sebab memang dia adalah eksperimen tapi memang dia blur. Kan? Dia mungkin mata dia tak sharp ke apa ke, dia boleh gambar blur, lepas tu dia boleh pusing pula. Dia cakap apa? Oh, gambar ni menunjukkan. Itu budak-budak dia tak faham tu sebenarnya. So maksud dia kat situ, so walaupun gambar dia blur tapi dia ada maksud yang tersirat kat situ kan? Ya betul, abstract. Dia sebut abstract. Abstract. Walaupun gambar tu blur
tapi dia that's why bila kalau gambar macam ni, dia technicality tu is not important anymore. Yang important adalah di sebalik gambar tu. Maksud dia tu. Maksud dia tu. Saya bagi satu contoh. Kalau gambar journalism, kalau journalism, kalau benda tu nampak slow shutter, nampak blur pun, tapi disebabkan konten dia tu mesti menggambarkan story, cerita news tu, should be no problem. Betul tak saya cakap? Kan? Betul. Tapi dalam advertising, itu adalah kesilapan besar. Dalam advertising. Tak boleh. Betul. Advertising ni, dia punya konsep ni, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab advertising ni, dia kena produk tu nampak perfect. Nampak sharp, yes. Produk tu nampak perfect. Sebab yes, by subject. Produk subject tu kena perfect. That's why dalam advertising, memang kalau editing ni memang kena highly editing. Dia tak boleh shoot gambar kemudian terus masuk dalam newspaper ke billboard dan sebagainya. Itu adalah kesilapan besar. Betul. Sebab dia nak kena dapatkan dia kata apa, perfectionist punya editing. Supaya kata gambar tu dia perfect. Tapi dalam eksperimen sebegini, walaupun gambar tu tak fokus, tapi dia adalah abstrak. Sebenarnya bila sebut abstrak ni, dia satu cabaran buat kita kerana kita nak bagi makna tu supaya orang boleh faham dan mengaitkan makna tersebut dengan gambar yang dihasilkan. Betul tak? Dengan gambar yang dihasilkan. Jadi ini bukan satu tugas yang mudah sebab dia kena mengaitkan kata apa maksud tersebut dengan gambar yang di-capture. Yang ini kita akan buat. Okey, sebab apa kalau silap langkah, nanti gambar tu dia tak ada value. Makna tak ada, feel tak ada. Bila sebut kata apa gambar sebegini, dia kena ada feel. Dia kena ada kesan, dia kena ada efek. Feel tu adalah satu tingkat, kalau saya sebut dalam bidang foto, satu tingkat yang paling tinggi, yang susah dalam bidang foto adalah kita nak bawa perasaan jiwa dalam kandungan gambar tu. Itu susah. Sebab apa? Sebab macam mana kita nak buat orang tengok gambar tu, dia boleh feel apa yang kita capture. Itu susah, sangat susah. Okey? Kalau petua saya tadi tu 3 benda tu, subject, color, lighting. Kalau boleh berkait dapat 3 benda ni, insya-Allah dia boleh akan bawa feel. Sebab tu kalau perasan kita boleh sendiri pun boleh bezakan gambar yang ada feel dengan gambar yang plain, tak ada feel. So that's why saya kata salah satu tingkat yang paling susah adalah nak masukkan feeling dalam gambar tadi tu. Betul. Okey ini fotogram sekarang ni pun dah boleh pakai digitalization, tapi yalah kadang-kadang terlalu banyak digital pun tu sebab saya kata kita tak feel dia punya proses tu. Kan? Kalau dahulu pada zaman saya dulu buat secara konvensional, letaklah barang-barang dekat atas kata apa sensitive paper, kemudian kita buka IT tu dia dedahkan dalam saat 15 saat, kita ambil paper tu, kemudian kita masuk dalam development, fixing, masuk stock bar. Maknanya kita rasa feel lah kata apa proses tu. Tapi dalam digital macam biasalah kita edit kan. Tetapi itu yang sebab kata walaupun editing, walaupun secara digital, kita masih lagi value proses untuk fotogram tu. Okay. Yang seterusnya adalah double exposure technique. Yang ini budak Pak Wan saya tengah buat. Okay, double exposure technique ni. Okay, saya panggil sebagai motion saja. Memang teknik ni nanti saya akan tunjuk beberapa contoh. Nanti saya akan share lah dengan Nida, dengan kata apa dengan Wafi, kata apa teknik yang Pak Wan saya buat. Alhamdulillah lah ada yang boleh cope, ada yang macam susah nak cope. Jawapan saya senang saja. You susah nak cope sebab you tak faham exposure tu. Sebab tak faham exposure satu, tak faham the direction of light. Itu saya selalu beritahu pada mereka. Sebab tu saya kata bila you nak buat double exposure teknik ni, you kena faham direction of light, you kena faham exposure. Kalau ISO begini macam ni caranya, kalau aperture macam ni begini caranya, kalau shutter speed begini macam ni caranya. Itu satu cara untuk saya kata apa memahirkan pelajar-pelajar Pak Wan saya yang tak pernah belajar fotografi ni dulu kepada proses fotografi tu. Ini yang saya sebut double exposure teknik. Okay. Ini extreme exposure. Okay. Reverse tone. Okay. Yang ini kalau kita tengok gambarnya macam sharp, very sharp. Nampak kontras dia betul-betul kontras. Yang ini kita boleh control dekat Adobe Photoshop. Tapi macam mana kita nak buatkan gambar tersebut
limit minimum editing tu. Yang ini kita akan try nanti. Okay, lepas tu experimental with flash. Okay, ini macam saya sebut tadi itulah. Painting with light. Ini dia kena mahir dengan low shutter. Jadi maksudnya dari hard shutter dan sebagainya. Okay, dengan nak dapatkan kata apa, the mixed light ni macam mana, lighting natural dengan kata apa artificial ni nak digabungkan bagaimana. Yang ini kita akan ni. Okay, ini adalah panning and rotating the camera. Okay, ni panning lah. Kadang-kadang ini saya kata yang ni lesson tu. Kadang-kadang kita boleh buat macam efek-efek yang kita boleh buat through the camera. Okay, yang ini memerlukan kemahiran dengan exposure tu tadi tu. Nampak Nampak. Ini saya suka infrared fotografi. Infrared ni di Malaysia masih lagi orang tak explore lagi. Okay, tapi tu sebab saya kata, sebab kita industri kita di Malaysia ni dia masih terlalu bagi saya kecil lagi. So jadi maknanya untuk nak buat focusing, contohnya studio tu dia buat focusing on the food photography studio saja, dia takkan boleh hidup. Kan? Sebab apa tau? Sebab rakyat Malaysia 32 juta orang, 39 juta, nak dibanding dengan US 200-300 juta. Okay, so maknanya industri di sana lebih besar daripada industri di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, di US ni mungkin dia berkembang sebab dia punya bahasa dia universal. Lepas tu dia punya kata apa, akses kepada teknologi itu lebih dekat. Lepas tu pula akses kepada medium sosial tu lebih luas. Rakyat dia lebih ramai. So jadi maknanya that's why bidang fotografi kat sana dia lebih cepat berkembang daripada di Malaysia. Sebab kita, yang itu saya sebut lah, limitation kita tu. Okay. Dan yang ketiga tu yang saya rasa penting juga yang kita kena ambil kira adalah the mentality. Penerimaan masyarakat kita tentang karya-karya foto. Sebab tu saya kata, kalaulah pelajar kita ni dia keluar, dia graduate, dia nak jadi fine art fotografi, dia takkan boleh hidup kalau dia tak ada multi skill. Betul tak saya cakap? Dia tak boleh hidup. Sebab dia nak develop nama dia lagi, dia nak kena ada platform pameran lagi. Platform pameran kita pun tak banyak sebenarnya. Kan? Jadi itu pun salah satu isu yang kena diambil kira jugalah. Okay. Lepas tu ini beberapa teknik-teknik yang ini kita akan bincangkan pada the next seminar nanti. Okay. So setakat ini Wafi, Nida, ada apa-apa tak yang nak dibangkitkan? So far tak ada, sir. Okay. Nida tak ada Wafi ada? Yang foto montage tu, sir. Kan? Saya nak buat keping gambar. Okay. At least 10 keping adalah maksimum. 10 keping maksimum. Minimum 5 keping adalah minimum. Minimum 5 keping. 5 keping adalah minimum. Okay. Kalau minimum ni maksudnya 2 keping tu mesti gambar sendiri, 3 keping tu tak kisah, ataupun nak buat semua gambar sendiri pun tak ada masalah pun sebenarnya. Kan? Tapi kalau boleh banyakkan gambar sendirilah kalau boleh. Kan? Tapi sebab PKPB kan, so kalau gambar sendiri ni lagi maknanya value tu lagi tinggi lah tu. Kan? Sebab apa? Itu gambar kita. Betul tak? Yang itu tak apalah, yang itu tak apa, boleh buat, tak ada masalah. Dengan PKPB ni saya harap kita boleh gunakan apa yang sekitar yang kita ada lah, insyaAllah. Kan sebab apa, kalau saya suruh keluar shoot nanti, saya risau pula dengan COVID ni apa semua risiko kan, betul tak? Betul, risiko. Wafi, Nida, susah tak belajar sampai bekerja, Wafi, Nida? So far okay. Cuma nak arrange time tu yang susah sikit. Nak manage time tu lah susah sikit. Ya. Oh, nak buat assignment, kalau buat assignment macam mana, bila time buat assignment? Selalu weekend lah sebab, tapi yelah weekday saya kerja, weekend pun still ada business lain untuk saya handle. So kena cari masa betul-betul untuk buat assignment. Tapi memang hidup sibuk je lah kan, betul tak? Betul. Sebab satu sem dekat 6 ke 7 subjek. So kita nak catch up semua tu agak susah sikit lah kat situ. Bukan nak catch up, kita nak manage time untuk buat assignment tu kat situ. Betul? So bila time rehatnya? Malam je lah, sir. Pukul 3 ke 4 rehat lah. Pukul 3 ke 4 rehat lah.
Ya, tu sebab saya kata kalau Wafi dengan Nida habiskan degree ni, saya rasa Wafi Nida memang hebat. Tu saya cakap. Tak semua orang boleh survive dengan belajar sampai bekerja sebenarnya. Yang accept ni. Betul tak cakap? Betul. Ha. Macam kalau student full time dia hanya belajar je, betul tak kan? Betul. Dia tak bekerja. Betul. Kalau student part time ni dengan kerjanya, dengan assignmentnya, subjek 7 subjek, dah 1/7 kalau dah bagi 4 assignment, dah 4 darab 7 dah berapa assignment, betul tak kan? Betul. Kan? Betul. Itu tak masuk lagi rejection lagi, kan? Betul tak? Belum Dia sebenarnya hampir juga kecundang. hampir saya sedang Habis tu macam mana boleh bina semangat tu untuk bangkit balik tu, macam mana tu Nida? Selalu kawan-kawan lah. Ya. Bagus. Saya pun memang saya cakap masa saya terlalu padat. Okey, sebab kalau Isnin sampai Jumaat tu adalah waktu saya bekerja. Okey, bekerja ni kadang-kadang kalau kita balik rumah memang flat. Betul tak kan? Betul. Flat lah. Habis. Memang kalau itu pun belum lagi masuk rumah lagi dengan keluarga lagi, dengan apa lagi kan. Sabtu Ahad pun macam Wafi ni ada kelas lah. Lepas ni saya konsult dengan pelajar master saya, pelajar PhD lagi kan, nak konsult kan. Jadi memang masa tu very struggle. Tu sebab kata ini yang berlaku sekarang ni. Sebab apa, dengan keadaan kita sekarang ni memang kadang-kadang kita ni bekerja memang kata apa 100% lah kita bagi komitmen kita tu pada kerja kita tu, dengan belajar lagi. Saya rasa memang struggle jugalah kali ni Belajar pun nak kena Tapi Wafi dah habis kan? Apa tu? Apa plan lepas ni, lepas dah habis ni? Saya plan sambung master saya terus. Oi, bagus. Nida? Saya habis lah. Kahwin lah. Mungkin Dia tak nak buat master dah? itu kena fikir dulu lah sebab saya pun tengah run business. Kali bekerja, untuk cari masa tu agak susah lah. Ya. Okay, tak apa. Okay, so ada any question? Tak ada sir, okey sir. Semua jelas Ya. Jelas sir. Okay. Kalau jelas, alhamdulillah. Saya rasa sampai sini je. Okay, untuk kelas kita. So kalau tak ada apa-apa nanti saya akan upload dekat YouTube channel saya. Nanti Wafi, saya mohon bantuan boleh nanti buat satu, walaupun 2 orang lah, 3 orang tak apa, buat je. Senang-senang kita nak communicate. Saya senang nak bagi link ke apa kan. So kadang-kadang ada benda yang saya tak boleh masuk dalam future, saya kena bagi link tersebut secara dalam WhatsApp pun. Nanti Wafi minta tolong buat satu group supaya saya boleh communicate. Kalau apa-apa benda kita boleh communicate, saya boleh bagi update apa-apa sebagainya. So kalau ada apa-apa nanti kalau tak faham, boleh rujuk kepada YouTube channel saya. Nanti saya akan upload video ni dekat YouTube channel saya. Boleh tengok balik, boleh tengok balik semula, boleh fahamkan balik semula apa yang kita punya kelas pada hari ni. Boleh Boleh. Jadi kalau tak ada apa, itu saja kelas kita. So kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Sekian, terima kasih. Kita jumpa nanti the next seminar. Assalamualaikum. Salam. Kita ada kelas ni? Ada lagi. Tu 45 ni. Allah Akbar. Dia masa rehat, dia boleh minum, boleh apa semua ni lah. Itulah, nak makan lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sir. Terima kasih Aida, Nurul Aida dan Wafi. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum.